warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 1 ingin menerangkan mengenai kajian kami terhadap aspek-aspek positif dan negatif revolusi industri 4.0. Pertama sekali, saya akan menerangkan serba sedikit mengenai kajian yang telah kami lakukan. 3 objektif utama kami terhadap kajian ini adalah yang pertama, untuk mengkaji konsep revolusi industri 4.0. Yang kedua, menganalisis kebaikan revolusi industri keempat melalui 3 aspek, iaitu aspek pendidikan, ekonomi dan juga politik. Dan yang terakhir sekali, kami mengenal pasti kesan negatif yang mungkin berlaku dalam aspek keagamaan, kemanusiaan dan penjagaan alam sekitar ketika revolusi industri 4.0 ini. Kami juga telah membuat rujukan daripada kajian literatur yang terdahulu, di mana kajian ini telah dilakukan oleh pekaji-pekaji yang profesional tentang revolusi industri 4.0 ini. Di dalam kajian ini juga, kami telah menerangkan tentang konsep asas revolusi industri keempat dan 4 prinsip yang terdapat di dalamnya, di mana dia memerlukan identifikasi dan implementasi daripada setiap perusahaan, iaitu interoperabilitas, transparansi informasi, bantuan teknis dan keputusan mandiri. Kami juga menjelaskan tentang cabaran yang dihadapi dalam revolusi industri 4.0 ini, di mana antaranya dari segi pengambilan tenaga kerja dan kelemahan keselamatan cyber. Ciri-ciri revolusi industri 4.0 ini melibatkan genetik, kecerdasan buatan atau artificial intelligence, pengkomputeran awan, cloud computing dan pencetakan 3D mendatangkan kegusaran masyarakat kerana perubahan ini akan mengakibatkan manusia kehilangan ribuan pekerjaan ekoran daripada perubahan dan ketiadaan pekerjaan yang merangkumi kepelbagaian tenaga kerja. Kelemahan keselamatan cyber ini juga menjadi punca kerisauan kepada masyarakat kerana jika berlaku kehilangan ke atas kawalan data pribadi, ia akan memberikan impak yang buruk terhadap individu tersebut. Oleh itu, sistem keselamatan kawalan cyber security perlu dijaga dan diperketatkan supaya tidak menjadi halangan dan cabaran bagi kemajuan revolusi industri keempat ini. Metod yang telah kami ambil melalui kajian ini adalah dengan menggunakan kaedah kuantitatif, di mana kajian ini dijalankan secara kajian soal selidik. Kami telah menyediakan borang soal selidik menggunakan Google Form dan juga kami telah menerima seramai 50 orang responden. Skop kajian kami ini telah meliputi semua golongan masyarakat yang disasarkan, bermula daripada umur 17 tahun hingga ke 31 tahun ke atas. Di dalam bab 2 menerangkan tentang kefahaman masyarakat terhadap revolusi industri keempat. Apakah itu revolusi industri keempat? Secara tuntasnya, revolusi industri keempat ialah automasi yang berterusan dalam sektor pembuatan dan perindustrian tradisional yang menggunakan teknologi pintar yang moden. Revolusi industri keempat merupakan teknologi baharu yang kompleks, iaitu penemuan teknologi seperti automasi, Internet of Things, analisis, integrasi sistem dan penggunaan robotik yang mampu mengembangkan dan memajukan dunia moden. Secara tidak langsung, revolusi industri keempat menandakan kemunculan sistem fizikal cyber yang melibatkan keupayaan baharu sepenuhnya bagi manusia, mesin dan kaedah baharu teknologi. Dengan itu, teknologi automasi dilihat sebagai keupayaan teknologi yang tidak perlu melibatkan manusia secara langsung. Secara signifikannya, revolusi industri keempat dapat mengatasi masalah kebergantungan terhadap sumber tenaga yang akan mengubah masa depan pekerjaan. Revolusi industri keempat menjadikan teknologi komunikasi dan rangkaian internet telah menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Teknologi ini membantu dan memudahkan manusia dalam semua aspek, termasuk penggunaan komputer dan IT yang kini amat penting dalam kehidupan seharian, seperti kemajuan teknologi tanpa wayar iaitu 3G, 4G, Wi-Fi, Bluetooth dan yang paling baru ialah 5G. Kesimpulannya, revolusi industri keempat menggunakan teknologi yang canggih untuk kemudahan masa kini. Kebaikan evolusi industri keempat. Dari aspek pendidikan, antara perubahan yang dapat dilihat dalam sistem pendidikan ialah mementingkan kemahiran dalam menyelesaikan masalah, kemahiran seperti kemahiran berfikir asas tinggi, keupayaan psikologi dan fizikal manusia menghadapi cabaran dalam proses pembelajaran. Semua lapisan masyarakat perlu menggunakan teknologi bagi memudahkan dalam usaha untuk meneruskan sistem pendidikan yang berkualiti. Dari aspek ekonomi pula, kemunculan revolusi industri keempat membantu menyumbangkan peningkatan ekonomi negara. Dapat dilihat banyak perniagaan yang menggunakan teknologi ini untuk menjalankan perniagaan mereka secara atas talian. Penggunaan teknologi digital adalah salah satu platform yang sangat penting dalam bidang perniagaan. Para peniaga boleh memperdagangkan dan mempromosikan produk mereka di media sosial seperti Facebook dan Instagram. Akhir sekali, dari aspek politik. Kemunculan teknologi media dalam evolusi industri keempat seperti internet telah menjadi eja penyebar maklumat berkaitan demokratik.
masyarakat lebih banyak meluangkan masa mereka dengan alat pintar masing-masing dan menggunakan platform media sosial seperti Facebook untuk mendapatkan maklumat berkaitan isu semasa politik. Revolusi industri adalah perubahan besar dalam pelbagai bidang yang bermula dari 1700-an sehingga 1800-an. Revolusi industri keempat ini melibatkan teknologi automatik yang memberikan cabaran baharu kepada semua sektor. Ianya juga memberikan kesan impak negatif revolusi industri. Antaranya ialah penukaran 70% tenaga manusia kepada tenaga robotik atau mesin. Masalah pengangguran yang semakin meningkat, peningkatan jenayah cyber seperti skamer dan pencuri data, serta penggunaan gadget yang berlebihan, terutamanya bagi golongan muda. Pada masa kini, industri perkilangan sudah banyak yang menggunakan tenaga kerja robotik dan mesin jika dibandingkan dengan tenaga kerja manusia. Hal ini memberikan kesan negatif kepada manusia yang diperolehi daripada revolusi industri. Robot ini bahkan tidak akan mampu berfungsi fleksibel seperti manusia pada kebiasaannya. Penggunaan robot yang makin meningkat menyebabkan masalah pengangguran juga turut meningkat. Hal ini disebabkan banyak pengusaha menggunakan robotik bagi mengurangkan kos yang jelas agak mahal jika menggunakan tenaga manusia. Ramai kehilangan kerja sehingga menyebabkan peningkatan pengangguran meningkat. Tambahan pula, pekerja tempatan tidak lagi menjadi keutamaan sejak penukaran dari tenaga manusia kepada tenaga robotik atau mesin. Revolusi industri yang makin maju ini menyebabkan jenayah-jenayah cyber semakin meluas tanpa mampu dikawal sehingga ianya memberikan pelbagai kesan negatif. Ianya mampu dilihat pada masa kini kerana terdapatnya kejadian jenayah yang berkaitan cyber seperti skamer dan pencuri data. Ianya dengan mudah memperolehi masalah segala data peribadi. Akhir sekali, kesan negatif implikasi revolusi industri ialah penggunaan gadget yang berlebihan, terutamanya pada golongan muda. Revolusi industri yang makin meningkat had internet sehingga ia mampu dicapai dengan mudah. Jelas hal ini memberikan kesan buruk kepada golongan muda kerana mereka mampu menggunakan gadget semaunya sehingga berlebihan. Revolusi Industri 4.0 merupakan industri yang maju dengan teknologi baharu. Teknologi ini telah membantu dalam banyak perkara, namun ia juga telah menyumbang impak negatif kepada beberapa aspek seperti aspek keagamaan, kemanusiaan dan juga alam sekitar. Pertama sekali, bagi aspek keagamaan. Sebagaimana yang kita tahu, cara penyampaian dakwah kebiasaannya melalui ceramah yang dianjurkan di masjid dan di tempat-tempat dakwah. Munculnya industri ini menyebabkan berkurangnya orang pergi atau berkunjung ke lokasi tersebut kerana mereka hanya boleh mendengar dan melihatnya di aplikasi yang telah disediakan. Bagi aspek kemanusiaan pula, peningkatan teknologi ini boleh menyebabkan peluang pekerjaan dalam industri penghilangan dan pengeluaran berkurangan dan juga akan menyebabkan peratusan pengangguran meningkat. Dan akhir sekali, bagi aspek alam sekitar. Alam sekitar menerima impak yang paling ketara kerana bahan-bahan yang digunakan untuk mewujudkan industri 4.0 merupakan bahan yang mencemarkan seperti aurium. Pencemaran juga banyak berlaku. Oleh itu, revolusi industri 4.0 ada kebaikan tapi ada juga keburukannya. Kita hanya perlu cari cara untuk membaik pulihkan untuk bagi aspek-aspek tersebut. Kesimpulan kajian kami, berdasarkan hasil dapatan kajian yang telah kami lakukan, kami dapat merumuskan bahawa objektif kami telah tercapai dan kefahaman masyarakat Malaysia terhadap revolusi industri 4.0 adalah sangat meluas. Terdapat beberapa cadangan yang ingin kami usulkan kepada masyarakat dalam mendepani revolusi industri 4.0. Yang pertama, masyarakat perlu menjadi lebih kreatif dan inovatif. Kemunculan revolusi industri 4.0 ini telah menyebabkan kekurangan tenaga mahir dan terhapusnya beberapa skop pekerjaan yang mana menyebabkan masyarakat kekurangan sumber punca pendapatan dan ketinggalan. Jadi, dengan memantapkan kemahiran kreatif dan inovatif ini, sedikit sebanyak dapat mengatasi permasalahan ini. Yang kedua, menghadkan penggunaan alatan pintar. Hal ini kerana antara kesan negatif revolusi industri 4.0 adalah penggunaan gadget yang berlebihan antara kalangan masyarakat, terutamanya golongan muda. Perkara ini boleh menjejaskan kesihatan masyarakat seperti anxiety, depression dan keganasan. Lebih teruk lagi, ia akan mengakibatkan kemudaratan diri yang akhirnya akan membawa kepada kematian.
Disebabkan itulah, kita perlu menetapkan penggunaan alatan pintar dan melakukan aktiviti lain yang lebih berfaedah seperti bersukan, berjoging dan melakukan aktiviti-aktiviti kemasyarakatan dan kemanusiaan. Yang ketiga, pelbagaikan kemahiran. Kemahiran-kemahiran seperti kemahiran komunikasi, kemahiran pengurusan masa dan disiplin dan kemahiran keusahawanan dan pelbagai lagi kemahiran dapat membantu kita mempersiapkan diri dalam mendepani cabaran revolusi industri 4.0. Akhir kata, amatlah penting untuk masyarakat mengetahui dengan lebih mendalam tentang revolusi industri 4.0 supaya dapat membantu kita dalam melalui teknologi masa kini. Jadi, semua perlu memainkan peranan yang penting dalam memajukan dan menjayakan revolusi industri ini.